Assalamualaikum, saya Najma. Saya akan bertakan tentang etnik India dan asas makanan tradisi masyarakat India. Orang India Malaysia ialah rakyat Malaysia yang berasal dari India. Kebanyakan mereka datang ke Malaysia semasa zaman penjajahan British di Malaya. Namun sumber-sumber sejarah membuktikan bahawa kaum India tiba di Malaysia sejak zaman keagungan dinasti Chola. Kini, kaum ini merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu Cina. Masakan India dicirikan oleh kegunaan pelbagai rempah, herba dan sayur-sayuran lain tumbuh di India dan juga untuk amalan terbesar vegetarianism di sepanjang banyak bahagian masyarakat. Setiap keluarga masakan India dicirikan oleh suatu campuran luas teknik hidangan dan masakan. Sebagai suatu akibat, ia berlainan dari rantau ke rantau, mencerminkan demografi berlainan dari subbenua India yang secara etnik berpelbagai. Hai, Assalamualaikum. Sebelum kita melihat resepi pada video kali ini, saya Azwa akan menerangkan serba sedikit latar belakang di sebalik nama masakan ayam varubal ini. Masakan ayam varubal ini ditemui sejak dahulu lagi dari selatan India di kawasan Chettinad. Varubal dalam menu ini membawa maksud garing. Jadi, masakan ayam goreng kering ini dia agak pedas kerana kaum India amat menggemari makanan yang pedas dan penuh dengan rempah. Jadi mari kita saksikan resepi ayam varubal. Assalamualaikum. Hari ini kita akan masak ayam varubal iaitu ayam masak garing. Yang pertama kita perlukan ayam. Next kita perlukan halia dan juga beberapa ulas bawang putih. Pastikan telah dikupas bersih ya. Okey, kemudian kita tumbuk kedua-dua bahan tersebut iaitu halia dan juga bawang putih. Tumbuk sampai dia halus. Ayam pastikan telah dibasuh bersih ya. Kemudian kita masukkan bahan yang telah ditumbuk tadi. Masukkan serbuk cili. Masukkan serbuk kari. Dan juga masukkan serbuk kunyit. Tak lupa juga masukkan sudu kecil garam dan serbuk perisa mengikut kesesuaian yang anda perlukan. Kemudian kita gaul rata dan kita perap ayam ni semalaman ataupun paling kurang 5 jam. Next kita panaskan minyak dan bolehlah kita goreng ayam yang telah diperap tadi. Alright, kita dah selesai goreng ke semua ayam tadi. Seterusnya kita pergi ke bahan yang seterusnya. Okey, ada biji sawi, jintan manis, bawang besar yang dihiris, daun kari dan juga cili kering. Tak dilupakan juga masukkan sekali dengan jintan putih untuk kita pergi ke steps yang seterusnya. Mula-mula sekali kita panaskan minyak. Boleh guna minyak ayam goreng tadi. Just kurangkan dia punya kuantiti sahaja. Okey, panaskan. Tunggu dia panas, kemudian kita boleh tumis daun kari. Okey, tumis sehingga dia naik bau. Masukkan sekali dengan cili kering. Ikut banyak mana cili kering yang anda perlukan. Kemudian masukkan bawang besar yang telah dihiris. Kita tumis biar dia naik bau, biar dia garing. Okey. Bawang merah pun biar dia bertukar warna, nampak agak layu sedikit di situ. Baru kita tambahkan bahan-bahan yang lain. Kacau bagi rata, okey. Okey, kemudian kita boleh masukkan biji sawi. Okey, biji sawi dia macam ni. Masukkan je dalam lebih kurang 1 sudu besar biji sawi. Kemudian kita masukkan jintan manis beserta jintan putih. Macam ni jintan putih, masukkan je semua. Okey, kemudian kita boleh masukkan serbuk kari. Yang ini ikut banyak mana kesesuaian yang anda mahukan. Kalau nak lebih boleh letak lebih. Tapi kalau macam ni lebih kurang 3 hingga 4 sudu besar. Okey. Okey, kemudian kita masukkan garam. Garam yang ni tak perlu banyak sangat sebab tadi dekat ayam goreng pun kita dah letak garam. Kalau lebih nanti masin pula kan. Okey, kemudian kita letakkan air sedikit. Okey, bagi dia tak hangit, kita elakkan dia daripada hangit. Okey, gaul rata-rata. Air pun tak perlu terlampau banyak sangat sebabnya ini ialah ayam varubal.
ayam masak garing namanya. Okey. Kita dah nampak situ sambal, agak sambal lah kita katakan. Dia nampak garing, kita boleh masukkan ayam yang goreng tadi. Okey. Gaul je biasa bati, biasa kata. Dah siap kita punya ayam varval kita. Jemput makan guys. Sebelum kita kongsikan masakan menu kedua, saya Syahbina akan menerangkan sedikit latar belakang mengenai murtabak. Murtabak berasal dari Yaman yang mempunyai penduduk India yang agak besar dan telah datang melalui peniaga India sehingga merebak kembali ke negara asal mereka iaitu India dan Tenggara Asia. Perkataan murtabak diambil daripada bahasa Arab iaitu murtabak yang bermaksud dilipat dan diambil juga dari bahasa Tamil iaitu mutabar. Mutabar adalah gabungan dua perkataan iaitu muta yang bermaksud telur dan bar bermaksud prata roti iaitu roti yang ditambah dengan telur. Hidangan ini dirujuk sebagai pancake berbilang lapis yang berasal dari negeri Kerala di mana rakyat digelar mamak. Para peniaga India telah memperkenalkan murtabak di Malaysia sejak dulu lagi sehingga menjadi hidangan tradisional bagi kaum India untuk kudapan minum petang. Ini terbukti apabila banyak hidangan murtabak dijual di restoran-restoran India Muslim dan gerai-gerai di Malaysia. Setelah mengetahui sejarah murtabak ini, ayuh kita sambung untuk melihat cara-cara penyediaan yang dibuat oleh tukang masak India Muslim di kedai mamak ini. Kalau betul-betul murtabak bukan macam ni. Ini daging kima dan daging ke ayam ke tu lain masak. Bukan macam ni. Dia bukan asing macam ni lah. Bukan macam ni masak. Ini saja masak dulu, lepas baru buat. Baru. Ini Malaysia tarang makanan. Malaysia tarang. Lain masak, bukan macam ni kari. Nama saya Najma. Okey, kat sini kat sini awak semua boleh tengok murtabak daging yang dihasilkan oleh kedai mamak ni iaitu kedai si Kamat di Seri Iskandar. Okey, saya akan cubanya dengan kuah kari. Ada dua pilihan iaitu kuah kari ataupun kuah dal. Dan kami pilih kuah kari sebab kami lebih suka kuah kari. Lebih rasa tradisionalnya. Saya akan mencubanya. Even ini makanan Indian, makanan tradisional Indian, tapi jangan lupa untuk membaca doa sebab itu adalah amalan kita. Saya akan mencubanya. Sedap. Sekarang saya Syamina akan sambung pula. Dan sebab cakap sedap kan, mari Syah Mina pula yang rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tekstur dia sangat lembut. Dalam dia kalau kita boleh lihat, ada bawang, ada daging, ada telur. Biasanya sedap dimakan dengan kuah kari. So, kuah kari yang penuh dengan rempah. Kari mamak. Macam mana rasanya? Rasa dia ada rasa telur, rasa bawang pun. Tapi tekstur dia sangat lembut. Rasa asli daripada rasa asli Indian.
Lagi-lagi boleh campur dengan kuah kari Okey. yang penuh dengan rempah. Sangat sedap. Okey. Kesimpulannya, kita haruslah rasa syukur dan bangga dengan keistimewaan menjadi rakyat Malaysia, iaitu kita dapat merasai pelbagai hidangan tradisional yang menarik walaupun kita semua berlainan kaum dan agama. Kita juga hendaklah mempelajari budaya dan tradisi masyarakat lain untuk memahami keunikan setiap bangsa agar dapat menyemai perpaduan antara semua masyarakat. Saya juga ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana vlog dokumentari berjalan dengan lancar. Jutaan terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada beberapa orang sahabat India kami yang telah banyak memberi informasi mengenai makanan tradisional masyarakat India, dan terima kasih juga kepada pihak kedai mamak yang sudi memberi keizinan untuk kami menemu ramah mereka. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Puan Zariah kerana memberi peluang untuk kami mempelajari kepelbagaian kaum, hidangan dan budaya di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.